mewah. Dan yang paling penting, bukan di Spanyol, tetapi hanya di Batu Gajah, Perak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Jom, hari ini saya nak bawa kepada anda berjalan-jalan dengan saya. Kita melihat satu rumah yang berkonsepkan seni beni Islam Andalus Spanyol. Tapi bukan di Spanyol, hanya di Batu Gajah, Perak. Jadi apa yang ada di Batu Gajah ni adalah yang pertama, kita ada Perak Premium Outlet yang mana akan dibuka pada bulan 5 2021, hanya seberang daripada projek kita ni. Dan kalau you all nak tahu, di Batu Gajah ni adalah center untuk ke Ipoh, untuk ke Gopeng, untuk ke Parit. Jadi sangat-sangat mudah untuk anda yang bekerja di luar daripada kawasan Batu Gajah. Jadi apa tunggu lagi? Moh, jom ikut saya. Kepada anda yang baru sahaja berkahwin ataupun masih mencari rumah pertama, di sini adalah tempat yang terbaik untuk anda. Dengan keluasan binaan 20 x 70, dan bukan itu sahaja, disediakan juga 4 bilik tidur serta 2 bilik air. Semestinya ianya akan memberikan keselesaan kepada anda serta keluarga anda. Mungkin ada di kalangan anda yang mempunyai keluarga yang besar, ahli keluarga yang ramai. Jangan risau dan jangan lagi segan, kerana di Spanish Garden ni kita menyediakan ruang makan yang sangat besar dan sangat selesa. Boleh menempatkan 7 orang dalam satu masa. Tak percaya? Tengok ni. Mungkin ada di kalangan anda yang risau, yang khawatir, takut. Sebab apa? Sebab bila duduk rumah teres ni, kebanyakannya adalah rumah yang berhaba, rumah yang panas dan sebagainya. Tapi jangan risau, kerana di Spanish Garden ni kita berkonsepkan seni beni Islam Andalus Spanyol dan shillingnya lebih tinggi daripada rumah yang biasa. Tak percaya? Tengok ni. Biasa kan kalau kita pergi rumah teres, kebanyakannya ruang yang sempit, dapur yang kecil, yang mungkin akan menyebabkan isteri atau pasangan kita sering memarahi kita ataupun naik angin tiba-tiba. Tapi best tak kalau anda dapat hadiahkan pada pasangan anda ataupun isteri anda sebuah dapur yang cukup selesa, yang mungkin akan membuatkan mereka ni akan sentiasa ke dapur untuk menyajikan makanan yang terbaik untuk anda serta ahli keluarga anda. Menarik bukan? Saya yakin dan pasti anda yang menonton video ini pastinya dah tak sabar untuk menghadiahkan kediaman ini kepada ahli keluarga anda. Jadi bersempena dengan MCO, kami menawarkan booking fee serendah RM250 sahaja. Tapi ingat, unit sangat-sangat terhad. Jadi apa tunggu lagi? Jom buat tindakan yang segera untuk hadiahkan kediaman ini kepada mereka. Apa tunggu lagi? Untuk maklumat serta soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus menghubungi nombor yang tertera. Jadi saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Sekian, Assalamualaikum. Uish, owner maut kena tikam di rumah sendiri. Ish. Bahaya juga zaman sekarang ni. Encik, kenapa ni? Oh, tak ada apa cik, sekarang ni banyak sangat isu yang rumah kena rompak. Cuba bayangkan kalau kena kat family saya sendiri. Oh ya ke? Tak apa, jom ikut saya bantu encik. Ke mana? Dekat sini lah encik. Kita kat mana ni? Okey, sekarang ni kita berada di Desa Cemur Megah. Oops, saya lupa nak bagi tahu nama saya. Hai, nama saya Isha dari tim Safrish. Okey, kalau encik nak tahu, dekat Desa Cemur Megah ni kita ada 4 bilik dan 2 bilik air. Style kan? Style. Kan? Dan kalau nak tahu, dia punya keluasan 20 x 70. Wow! Luas tak? Luas sangat tu. Luas kan? Jadi jom cik, saya bawa encik untuk house tour.
cantik juga ya rumah ni. Ya, Selesa pun selesa. Ya, Tapi betul. Kak Isha, saya ni bekerja di Pekan Ipoh. Okey tak kalau saya berulang alik? Okey sebenarnya sebab kalau Encik dari sini ikutkan ada dua pilihan jalan yang Encik boleh datang sini lah. Yang pertama Encik boleh ikut Buah Raya Utara Selatan dan yang kedua Encik boleh ikut ke Kelebang. So dekat je lah dengan sini. Oh memang dekat lah. Ya memang dekat pun. Wih, cantik juga tabletop ni ya. Mesti wah aku suka ni. Ha, tengok apa tu Cik? Tak apa Isha, saya tengok tabletop ni cantik lah. Cantik kan? Dekat sini memang dah sedia ada tabletop secara percuma sahaja. Masuk rumah ni dah memang ada tabletop. So, kalau nak tambah tabletop ni mencecah RM1,000 tau. Jimat tak? Oh, jimat. Kita dah memang sedia ada dekat sini dah. Jimat dah RM1,000, betul tak? Okey sangat. Ha, by the way, wife Encik suka shopping tak? Buat saya memang suka shopping. Cuma saya tak suka mall jauh-jauh ni. Tak apa, sebab dekat sini kita memang dekat sangat dengan mall iaitu Maiden Meru. Okey, dan juga kita dekat dengan lagi satu mall ni. Mall apa tu? Aeon Kelebang. Oh memang dekat lah. You memang dekat pun. Dua mall yang dekat dengan Cemur Megah ni. Senang kan? Wife Cik nak pergi shopping dekat je. Senang sangat lah. Senang nak shopping raya semua. Kan? Jadi Isha, apa isu kesematan yang Isha nak bantu saya tadi? Okey, kalau Encik nak tahu kan, dekat sini setiap pintu, setiap tingkap kita dah ada wiring alarm sistem. Oh. Dan juga kita dah ada wiring untuk doorbell dan juga auto gate. Kalau ikutkan Cik, dekat sini alarm sistem, doorbell, auto gate memang boleh mencecah 10 hingga 15K. Tapi dekat situ Cik boleh jimat dah. So jimat tak? Jimat sangat lah. Jimat kan? So dekat sini memang kita jamin sangat keselamatan Encik dan juga keluarga. Okey? So Encik, kita dah tengok rumah, dah ada tabletop, alarm sistem semua. Jadi Encik agak-agak harga rumah ni berapa? Kalau ikut anggaran ya, pemaju dah bagi alarm sistem, auto gate, lagi-lagi ada tabletop yang cantik macam tu. Lepas tu lokasi pun berhampir dengan Aeon Kelebang, dengan Maiden Meru. So saya rasa dalam 400K jugalah. 400K? Jauh sangat tu. 300K? Lagi jauh. Harga rumah ni hanya 278K sahaja. Murah kan? Murah. Disebabkan Encik Bumi Putra dekat sini developer bagi lagi 5% diskaun. So itulah untungnya dekat desa Cemur Megah ni. Saya betul-betul minat. Saya nak booking sekarang lah. Jadi anda boleh booking lagi. Jom booking sekarang, okey? Bye. Assalamualaikum. Encik tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekarang ni masih lagi bulan Syawal dan alhamdulillah saya nak ikut Remi Property Expert anda. Sekarang berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Encik Alim. Baru sahaja sesi tanda tangan SMP untuk rumah beliau lah. Jadi Encik Alim boleh memperkenalkan diri sikit tak? Okey. Nah, Assalamualaikum. Nama saya Abdul Halim. Okey, sekarang ni saya bekerja di bawah Kementerian Pertahanan dan ada yang rumah lah. Jadi Encik Alim beli rumah di area mana? Saya beli rumah di area itu apa? Taman Botani Di Panorama. Flat Panorama. Flat Panorama. Okey, jadi lepas daripada Encik Alim viewing, dah pergi tengok site visit semua dah. So far macam mana? Alhamdulillah saya tengok untuk rumah ni nice lah, cantik, comel ya. Encik Alim rumah pertama betul? Dan rumah pertama. yang difahamkan Encik Alim beli properti rumah pertama ni adalah bukan untuk duduk tapi untuk investment, untuk pelaburan. Cuba boleh cerita sikit tak? Saya beli memang asal untuk permulaan saya beli memang untuk duduk lah. Tapi bila saya cari kawasan yang saya nak cari tu tak jumpa. So saya ubah fikiran saya untuk buat investment lah. Sebab harga pun boleh tahan. Boleh tahan. So kalau boleh share berapa harga properti Encik Alim tu? Okey, bawah 100,000. Bawah 100,000. 100,000. Sebab sekarang ni ramai yang kata susahlah nak cari properti bawah 100,000, bawah 80,000. Tapi Encik Alim, rezeki Encik Alim ada properti yang harga 80,000. Dan saya fahamkan juga sebelum ni Encik Alim ada lebihan duit sikit lah, rezeki lebihan duit sikit, dan Encik Alim pilih untuk gunakan duit tu untuk properti yang pertama ni. Kenapa Encik Alim tak terfikir untuk sebab sekarang ni kan, kalau kan Encik Alim muda lagi, maybe nak tambah kereta lagi satu ke, nak tacap-tacap rumah ke, kenapa pilih untuk taburkan pada properti?
Okey, untuk pelaburan ni saya tengok untuk cash flow kita lah. Cash flow kan. So bila kita buat investment dekat property ni, jangka masa panjang saya dapat cash flow balik lah. So saya rasa dengan investment saya pun dia takkan rugi lah. Compare kita nak invest tempat lain, kita ada untung naik. Rasa kalau investment pada property ni dia tak ada turun lah. InsyaAllah naik. InsyaAllah long term lah. Okey, jadi suggestion ataupun nasihat lah Cik Alim kepada orang berada di luar sana, mungkin ada situasi sama juga seperti Cik Alim, first house, and then mungkin Cik Alim beli untuk pelaburan tapi mereka ni beli untuk duduk. Jadi apa nasihat, pandangan serta pendapat Cik Alim pada orang kat luar sana? Okay, saya nak bagi nasihat kalau untuk orang muda lah, yang kalau kata bayi-bayi saya jugalah, kalau ada cash tu, kalau ada kata rezeki terpijak ke, kalau ada peluang sikit, belilah macam aset-aset yang penting. Macam kalau kita boleh beli kereta, kita boleh beli barang mewah kan. Mungkin kita boleh bergaya, kita mungkin boleh kata tunjuk kat sana, tunjuk kat sini kan. So tapi orang belakang tu kita yang merana tau. Kalau kita beli rumah ni, InsyaAllah lah. InsyaAllah kan. Soalan tambahan sikit lah. Yalah, Cik Alim kalau ikut kerja pun elok kan, kerja sebagai antara staf di TLGM kan. Jadi kawan-kawan tak ke kata macam Alim kenapa beli rumah harga 80,000 ni kan, sedangkan kalau ikut pada kelayakan Cik Alim mampu atas lagi. So macam mana pendapat Cik Alim? Tanya sendiri selera lah. Sebabnya kalau ikutkan memang ada orang cakap beli kat sini rumah ni akan naik, beli kat sini rumah cantik, beli kat sini rumah besar. So saya tengok sendiri rumah ni ada potensi untuk pergi. Potensi untuk pelaburan lah. Okay, InsyaAllah. Jadi rating Cik Alim pada tim Safrish, sepanjang tim Safrish Cik Alim daripada 1 hingga 10 bintang, berapa Cik Alim nak bagi? 1 hingga 10 bintang saya bagi 9 per 10 bintang. 9.5. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi untuk last kali boleh tak kita sebut Safrish terbaik Safrish terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Alright, hai, Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda yang menonton live session setiap malam sepanjang PKP bersama dengan saya Syauki Atta, merupakan host anda ataupun moderator anda untuk program Gosip Hartanah yang dianjurkan oleh tim Safri sepanjang PKP ini. Alright guys, viewer masih lagi rendah, so saya minta you all yang dengar suara saya ni, kalau you all dengar kan, view masih lagi rendah, so sementara tu kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Guys, kalau you all dengar suara saya, you all boleh komen dengar dekat bawah. Kan, siapa yang dengar boleh komen dengar dekat bawah. Saya nak make sure live session kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan semua orang boleh dapat poin-poin yang kita discuss pada malam ini. Okay, kalau you all dengar boleh komen dengar dekat bawah. So kalau ramai yang komen dengar, so maknanya live session pada malam ni okey lah, tak ada masalah line ke, tak ada masalah apa. Okay, so kalau dengar boleh komen dengar dekat ruangan komen. Okay, kalau dengar boleh komen dengar dekat ruangan komen. Okay, alright. Okay, by the way kan, malam ni kita punya topik adalah apa itu LPPSA ataupun apa itu loan LPPSA, which is sebenarnya loan LPPSA ni antara benda-benda yang menjadi buah mulut. Okay, menjadi buah mulut ataupun menjadi benda yang selalu diperkatakan, especially mereka yang bekerja kerajaan kan. Janganlah pelik pula kalau ada setengah mereka yang bukan kerja kerajaan cakap, aku tak pernah dengar pun LPSA tu benda apa? Loan mana ni? Loan under siapa kan? Ada ke loan nama LPSA ni? Setahu aku loan ni under bank kuning, bank sotong, bank rimau kan. Ada pula, tiba-tiba ada pula satu loan ni nama dia loan LPPSA. Okay, so maknanya mungkin menjadi benda yang pelik untuk anda sebagai seorang yang bekerja swasta, tapi sebagai seorang yang bekerja kerajaan sebenarnya benda ini adalah benda yang biasa diperkatakan. Tapi ada juga mereka-mereka yang bekerja kerajaan tak tahu apa itu loan LPSA. Dia pun tak tahu yang macam, aku kerja kerajaan ni, aku ada kelebihan, ada benefit untuk loan LPSA ni, aku tak pernah tahu pun.
So that's why malam ni kita akan discuss dan kita akan bincangkan topik tentang apa itu loan LPSA. Kita akan ceritakan kepada anda, kita akan merungkaikan apa kelebihan, kekurangan dan sebagainya berkenaan dengan loan LPSA. So saya dah readykan beberapa soalan, tetapi in case kalau you all semua ada soalan yang nak diajukan, boleh komen dekat ruang komen untuk saya bacakan dan kita ajukan kepada kita punya panel pada malam ini. Alright guys. Saya minta you all yang menonton live ni, kalau you all dah ready, boleh komen ready dekat bawah. Okay, kalau you all ready, boleh komen ready dekat bawah. Alright, topik hangat. Okay. Nur Azia, topik hangat. Betul-betul topik ni memang hangat pun, ramai juga orang yang sembang pasal topik ni. Kan? Semalam pun kita malam last kemarin kot kita ada sembang pasal topik LPSA ni, tapi orang yang bekerja kerajaan tapi dia tak ambil LPSA. Tapi malam ni kita more fokus on topik LPSA. Okay. Puan Azia dia kata ready. Okay, siapa lagi ready guys? Kalau you already boleh komen ready dekat ruangan komen sebelum kita nak jemput kita punya panel pada malam ini. Sebenarnya panel yang kami jemput pada malam ini adalah beliau adalah seorang panel untuk kes LPSA di Safrish. Maknanya mana-mana kes yang melibatkan LPSA, kita minta panel kita yang saya jemput malam ni untuk settlekan, which is sangat-sangat sangat-sangat expert dalam bidang LPSA. That's why saya rasa bagus untuk saya jemput beliau untuk menceritakan menceritakan lebih details berkenaan dengan LPSA. Dan suka saya ingatkan kepada anda yang menonton live ni, kami nak berikan, Safrish nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma saja. Okey, e-book tu akan menerangkan kepada anda semua apakah step by step ataupun langkah-langkah macam mana kita nak beli hartanah pertama kita. Mungkin orang kata, aku tak tahulah macam mana aku nak beli properti pertama aku ni. Aku tak tahulah apa step-step yang betul ni, aku tak nak tersesat langkah, aku tak nak hutang yang ratusan ribu ringgit, at the end aku rugi, aku tak nak. So that's why kami berikan e-book ini secara percuma sahaja untuk anda. Dan e-book ni tim saya akan pastekan link pada pukul 9 suku nanti. So saya minta you all semua, siapa yang syarat dia simple je. Kalau you all dapatkan e-book ni secara percuma, syarat dia simple je. You all tekan button like dan tekan button share dan sharekan kepada seramai mungkin orang. Dan kalau you all dah share, boleh komen dan share kat bawah dan tim kita akan berikan e-book yang bernilai RM199 ini secara percuma saja. Which is ini adalah panduan, saya tak kata panduan ni lengkap, tapi panduan ini boleh membantu you all at least dapat sedikit pengetahuan macam mana dan apakah step-step yang penting you all kena tahu sebelum beli properti. You nampak macam beli properti ni pergi je lah Sainsbury, beli je lah rumah, apa masalahnya kan? Nampak macam simple, tapi berapa ramai orang yang buat sign macam tu kan, dia tak buat ada step-step yang dia kena buat sebelum tu, pergi ke Sainsbury, submit loan tak lepas kan, pergi Sainsbury tak lepas. That's why ramai orang yang give up bila nak beli properti disebabkan mereka bila apply loan tak lepas. Dan sebenarnya mereka tak tahu sebelum kita nak beli rumah tu ada beberapa preparation yang wajib untuk kita buat. So saya dah rangkumkan apakah preparation sebelum beli rumah dalam e-book ini. So that's why kalau you all nakkan e-book ini, saya akan berikan e-book ni secara percuma sahaja. Saya boleh jual e-book ni bernilai boleh berjual pada harga ribuan ringgit. Sebab apa saya kata saya boleh jual pada harga ribuan ringgit? Sebab e-book ini boleh menyelamatkan you all daripada membuat kesilapan yang bernilai ratusan ribu ringgit. So, saya rasa tak ternilai untuk saya bantu, tak ternilai harga dia kalau boleh selamatkan you all daripada membuat kesilapan hartanah yang bernilai ratusan ribu ringgit. So, that's why saya nak berikan e-book ni secara percuma saja. Memang betul-betul percuma, tak ada bayar apa-apa. Dengan syarat you all tekan like dan tekan button share. Dan kalau dah share, boleh komen dan share. Dan you all juga yang menonton live ni, kalau ada kawan-kawan ataupun saudara mara kenalan yang bekerja sebagai seorang penjawat awam, okey, mereka yang bekerja sebagai penjawat awam, polis ke, doktor ke, nurse ke, cikgu ke, you all boleh tag mereka ataupun mention mereka supaya mereka menonton live session pada malam ini. Okey, sebab topik mana sangat-sangat penting untuk mereka yang bergelar penjawat awam. Inilah topik yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang bergelar sebagai seorang penjawat awam. Kan kita tahu lebih details. Sebab tu saya panggil orang lebih expert untuk menceritakan tentang LPSA ni. Okay guys, kalau you all already, saya nak jemput kita punya panel pada malam ini. Okay, sebelum tu
I hope you all semua ready. Guys, kalau you all ready, boleh komen ready dekat bawah. Okay, kalau you all dah ready, boleh komen ready kat bawah. Saya nak jemput terus kita punya panel selepas ini. Okay, kalau ready, boleh komen ready dekat bawah. Alright. Okay, so boleh share-share dulu ke? Siapa yang baru masuk, boleh share-share dulu. Kalau dah share, boleh komen done share. Okay, alright. Kita kata Puan Zalina, dia kata done share. Alright, thank you Puan Zalina. Okay guys, siapa yang belum share, boleh sharekan dulu. Okay. Alright, so let's start. Saya nak jemput panel kita pada malam ini. So saya mempersilakan Puan Alia. Hai. Alright, Assalamualaikum Puan Alia. Selamat malam. Salam. Ya. Semua Salam. okey? Dengar. Semua okey? Okey. Dengar. Okay, right. Okay guys, you all clear tak? So far clear tak? Kalau clear, boleh komen clear kat bawah sebab kita nak make sure semua orang dengar live session kita dengan baik pada malam ini. Okay, kalau clear, boleh komen clear dekat bawah. Okay, kalau clear, boleh komen clear dekat bawah. Alright. Ready. Okay, cun. Let's start. Okay, Puan Alia, boleh tak memperkenalkan diri sikit? Kerja sebagai apa, di mana dan apa sebenarnya LPSA ni buat apa? Okay, bercerita sikit. Okey, saya Nur Alia. Buat loan untuk penjawat awam LPPSA. Okay, buat loan untuk penjawat awam LPSA. Kalau you all biasa, kalau kita buat loan dengan banker lah buatkan kita punya loan. Tapi kalau LPSA, ada dia punya person in charge untuk settlekan you all punya loan. Jangan pula lepas ni nak buat loan LPSA pergi bank. Bank tak bagi LPSA. Dia ada badan yang menguruskan LPSA ni. So itulah tugas Puan Alia sebagai orang yang tolong applykan you punya loan LPSA kan. Janganlah rasa macam alah saya boleh apply sendiri, tak apa saya nak buat sendiri. Sebenarnya nampak macam senang tapi tak senang. Kan kisah-kisah senang tak senang ni Puan Alia je tahu senang ke tak senang, struggle macam mana. So benda ni semua dah beliau akan kongsikan sepanjang live session kita pada malam ini. Okey. Tugas Puan Alia dia katalah beliau sebagai orang yang menguruskan loan untuk LPP SA. Okey Puan Alia, boleh ceritakan sikit tak sebenarnya LPSA ni benda apa? Dia loan macam mana? Cerita sikit dia macam mana? Mungkin ada yang tak tahu kan? Okey, LPPSA ni adalah badan yang ditubuhkan khas untuk penjawat awam untuk apply loan rumah lah. Dia memang khas untuk penjawat-penjawat awam yang sah jawatan. So penjawat awam tak payahlah buat loan kepada bank. So diorang ada badan diorang sendiri yang akan uruskan loan mereka lah. Okey. LPSA tu maksud dia apa? Lembaga Pinjaman Sektor Awam, Lembaga Perumahan Sektor Awam. Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam. So maknanya untuk yang bekerja kerajaan sahaja layak untuk apply loan ni. Kalau you all yang bekerja swasta, maaf tiada peluang untuk anda untuk apply loan ni. Which is ini adalah satu insentif ataupun kelebihan yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka-mereka yang bekerja kerajaan. So that's why kenapa ramai orang yang nak kerja kerajaan sebab inilah antara benefit dia. Boleh ada apply yang khas untuk penjawat awam sahaja. Which is benda ni sangat-sangat bagus kalau digunakan dengan baik. Okay, ada juga orang yang tak tahu. Ada juga yang bekerja kerajaan, dia tak tahu pun sebenarnya kita ada loan khas untuk buat loan rumah. Kan biasa orang cakap loan biasa tu biasalah pasal loan ke apa semua memang kita biasa dengar memang senang buat loan kerja kerajaan. Betul, tapi orang tahu tak sebenarnya ada loan khas untuk penjawat awam ini buat rumah, which is inilah dia. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Okey, itulah maksud dia LPP SA. So mana mungkin di antara anda yang pening-pening kan apalah LPSA ni, dia ni siapa? Ceti ke bukan ceti? Dia ni lembaga yang menguruskan pinjaman perumahan sektor awam ni. Okey. So maknanya ramai orang kerajaan yang memilih untuk meminjam ataupun buat loan perumahan dengan LPSA. Nampak tak? Banyak sangat benefit mereka-mereka yang memilih LPSA untuk buat loan. Okay, banyak sangatlah benefit, tak apa. Sebelum tu kita go through one by one dia punya benefit. Okay. Boleh ceritakan sikit tak dekat kita semua yang menonton ni, start bila seseorang penjawat awam tu boleh apply loan LPSA ni? Adakah hari ni kerja kerajaan terus boleh apply ataupun macam mana? Untuk kaki tangan kerajaan untuk apply LPPSA ni, dia kena sah jawatan.
baru boleh apply PPSA. Kalau kontrak dia tak boleh apply sebab dia tak sah jawatan. Kalau ada surat lantikan sahaja pun tidak boleh. Dia kena ada pengesahan dalam perkhidmatan baru boleh apply PPSA. Okey, biasanya kalau surat sah jawatan tu biasa tempoh dia berapa lama dapat daripada dia start bekerja tu? Ikut pada ketua jabatan. Kadang-kadang selepas dia menjawab periksa SPA tu, dia akan follow up lah dia dapat sah jawatan tu tempoh berapa lama, 5 bulan kadang-kadang. So bergantung pada ketua biasanya jabatan. berapa bulan lah anggaran kebiasaannya? Kebiasaan dalam lepas habis exam tu dalam 5 bulan tu dia dah sah jawatan lah, bergantung pada ketua jabatan dia jugalah. Depends pada macam mana dia handlekan kes tu lah kan. Daripada ketua jabatan dia cepatkan ke lambatkan ke kan. Betul. Alright, so maknanya selepas sah jawatan, sebab apa? Kalau you all nak tahu, kalau mungkin ada tak tahu, mereka-mereka yang bekerja kerajaan sebelum ada sah jawatan, mereka pakai skim KWSP. Maknanya sebelum ada skim pencen, diorang akan pakai skim KWSP. Maknanya waktu tu diorang tak boleh pakai LPSA. Still kalau nak beli rumah kena pakai loan bank sahaja. Which is itu yang berlaku dekat pasangan suite minggu lepas, Puan Syafiqah, Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz. Maybe diorang waktu tu nak apply pakai LPSA, tapi still lagi tak ada sah jawatan, so diorang pakai bank untuk apply loan. Dan selepas tu barulah ada sah jawatan dan barulah layak untuk beli rumah menggunakan LPPSA. So that's why sangat-sangat penting you all kena tahu, aku ni dah sah jawatan ke belum ataupun still lagi kontrak. Which is kalau you all kata okay, dah sah, dah ada pengesahan jawatan, dah boleh apply dah menggunakan loan LPPSA. So far clear tak? Kalau siapa yang clear boleh komen 1 kat bawah. Okay, siapa yang clear boleh komen nombor 1 kat bawah. Okay, siapa yang clear boleh komen nombor 1 kat bawah. Alright, kalau you all yang baru menonton live ni, hai, selamat malam. We just you all dalam satu program nama dia Gosip Hartanah. Di bawah khas oleh tim Safrish. Setiap malam kita akan bincangkan topik-topik melibatkan hartanah kepada anda semua. So, kalau you all yang baru first time menonton, you all boleh tag kawan-kawan you all yang maybe bekerja kerajaan ataupun bekerja kerajaan untuk mereka tonton live ini sebab banyak sangat pengisian yang Puan Alia nak kongsikan kepada anda semua. Dan mungkin maybe you all terlepas session awal, Puan Alia merupakan seorang panel daripada LPSA yang menguruskan pinjaman LPPSA. Okey. Dan tak lupa juga saya ingatkan kalau you all ada soalan boleh letakkan soalan di ruang komen untuk Puan Alia tolong jawabkan. Okey. Bukan saya jawab tapi Puan Alia tolong jawabkan. Saya tolong paskan soalan tu dekat beliau je untuk beliau jawabkan. Kan mungkin ada di antara you all yang ada soalan-soalan yang saya tak tahu apa yang you all fikir tapi ada soalan-soalan yang meragukan ke apa ke, boleh komen dekat ruangan komen untuk beliau tolong jawabkan. Alright. Soalan yang ketiga kan, berapa kali boleh pakai loan LPSA ni? Kalau macam bank boleh pakai berkali-kali kan, selagi banyak duit, selagi nak buatlah loan tu kan. Tapi kalau macam LPSA ni berapa kali dia boleh pakai? LPPSA hanya boleh pakai 2 kali, loan pertama dan loan kedua. Loan pertama, kalau nak loan pertama dia kena settlekan loan pertama dulu sampai habis dah dapat surat settlement letter, barulah dia boleh pakai loan kedua. Hanya 2 kali untuk loan LPPSA. Oh, 2 kali je? Okey, sebab saya ingatkan biasa saya dengar orang cakap LPSA ni 2, sama ada kita bayar habis ataupun kita jual rumah tu, maknanya settle lah hutang tu kan, ada settlement tu. Maknanya saya ingatkan kalau settlement, walaupun kita dah settle rumah pertama, kita beli rumah kedua, yang kedua pun kita pakai lagi LPSA, jual lagi, boleh pakai lagi. Oh, 2 kali je? 2 kali saja. Okey. Maknanya silap information lah saya bagi dekat klien selama ni. Okey. Alright, mana 2 kali saja. Okey, mungkin ada di antara you all yang tak tahu, hanya 2 kali saja. Alright, selepas ada settlement letter surat settlement yang pertama. Settlement loan pertama, dia boleh apply untuk settle loan yang kedua. Itu je. Max, tak boleh pakai lebih daripada tu dah. Tempoh pinjaman dia berbeza jugalah. Loan pertama 35 tahun dia boleh guna. Okey. Bila loan kedua dia hanya boleh pakai 30 tahun sahaja. So pengiraan dia loan pertama kena tolak baru dapat kelayakan untuk loan kedua. Oh, okey. Tapi ada orang cakap juga dia punya amount pun berbeza-beza, betul lah. Katakanlah first loan dia boleh dapat banyak ni dan second loan dia mungkin kurang sikit daripada ni kurang kan. So macam mana? Yes. Loan kedua akan kurang sikit daripada loan pertama lah, selalunya lah. Biasanya tempoh pembiayaan dia pun akan kurang juga.
Oh, okey. Biasanya pengurangan dia Ikut berapa kepada persen? kelayakan dia, ikut kepada pinjaman pertama. Ikut pinjaman pertama dia berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu yang dia pinjam. So kita kena tolak lah yang loan pertama tu, baru kita dapat kelayakan untuk loan Oh, kedua. dia ada cara pengiraan dia sendirilah. Dia ada pengiraan dia, ya. Dia ada cara pengiraan dia. Betul. Alright. So maknanya katakanlah seorang tu maybe dia ambil loan LPSA waktu dia awal bekerja. Mungkin waktu tu gaji dia kecil lah kan awal bekerja. Dan katakanlah dia jual rumah tu katakanlah selepas 15 tahun. Bermakna mungkin ada kenaikan gaji dekat situ. So maknanya adakah dia still lagi pakai kenaikan gaji dia waktu awal-awal hari tu ataupun dah pakai gaji yang latest? Ke macam mana? Kenaikan untuk loan Dia kedua. akan pakai kelayakan gaji yang latest. Yang latest. Okey, tapi saya ada pengurangan sikit daripada loan yang pertama. Tapi amount dia besar Ada lagi kan? sikit lah. Amount kelayakan mungkin tinggi. Bergantung kepada umur dia juga. Kalau dulu dia pinjam umur dia mungkin muda. Sekarang dia nak pinjam balik umur dia dah tua. So kelayakan dia akan Okey. Okey, saya macam putus-putus lah dekat sini. You all dengar tak? Ke putus-putus juga? Guys, okey tak guys? Kalau you all okey, cuba komen okey. Saya takut putus-putus sebab saya kat sini dengar macam putus-putus. Kalau okey, cuba komen okey. Kalau okey, cuba komen okey. Sebab saya dengar macam putus-putus kat sini. Tak tahu lah. Putus-putus Okey. Alright, putus-putus. Sangkut-sangkut. Okey. Saya saja ataupun Puan Alia ataupun kami berdua putus-putus sangkut-sangkut. Okey, saya saja ataupun Puan Alia. Cuba komen. dah okey ke? Sekejap Okey, dah okey ke? Okey line. Okey line. Okey, kalau okey cuba komen okey. Okey, kalau okey cuba komen okey. Kalau okey boleh komen okey dekat ruangan komen. Okey, right, okey, dah okey. Okey, mana kita tadi ya? Sama siapa tadi? Pasal loan tu Berapa loan? Loan. Okey, kelayakan dia tu. So macam mana tu? Kelayakan dia bergantung pada pengiraan. Kita kena tengok tempoh dulu dia pinjam berapa lama, umur dia dulu berapa, dan pinjaman dulu amount dia berapa. So kita kena tolak itu, baru kita akan dapat kelayakan untuk pinjaman kedua. Oh, maknanya bukanlah kita boleh congak-congak, oh mungkin aku gaji dah besar ni, aku boleh dapat tak boleh, dari pengiraan dia sendiri. Tak semestinya ada pengiraan dia. Ya, Nampak macam lepas tapi betul banyak kes macam ni. Dia saya gaji dah besar sekarang. Betul. Lepas ni. Tapi bila kita check tak lepas. Tak lepas. Kan? Walaupun nampak orang cakap loan kerajaan ni memang senang lepas, tapi mungkin ada sedikit technical issue, memang you all takkan lepas. Nampak tak? So sangat-sangat penting setiap kali nak beli rumah dah kena check siap-siap kelayakan dah. Jangan apply dulu apa semua. Saya dah check dah kan. You tak check pun tapi you just cakap rasa-rasa je lepas. Tapi cakap dekat agent ke ataupun team developer kata lepas, confirm lepas. Tapi tak lepas. Semua macam tu. Semua macam tu, nampak tak? Orang yang pengalaman cakap. So that's why first kali kalau you all yang belum pernah apply loan LPSA, first thing first, tolong semak dulu dengan panel-panel LPSA ataupun ejen-ejen hartanah yang boleh bantu you all semakkan kelayakan. Which is ini sangat-sangat penting. Okay, kita tak nak macam ni tau. Bukanlah ejen dia yang kecewa, tapi you all pun akan kecewa bila dah separuh jalan kan. Dah tiba-tiba tak lepas. Better you spend sekejap je, mungkin sehari dua untuk tahu berapa kelayakan sebenar you punya loan. Itu saya rasa lebih baik daripada you kata lepas gamble at the end tak lepas, diri sendiri juga kecewa. Lepas tu cakap susah lah beli rumah sekarang apa semua, tak lepas lah apa semua, loan kerajaan pun tak dipakai lah. Tak sebenarnya. Sebenarnya kena check dahulu berapa loan yang kita betul-betul layak. Dah confirm barulah kita pergi cari rumah depends kepada kita punya kelayakan. Okey, kita ada soalan guys. Jangan ikut cakap kawan juga. Jangan ikut cakap kawan. Jangan dengar cakap kawan. Jangan ikut cakap kawan. Suka dengar cakap kawan ni masalah juga ni.
check Kan, dengan yang orang yang betul-betul tahu macam mana nak apply. Betul. Kadang-kadang setiap orang kes dia berbeza-beza. Walaupun gaji sama tapi mungkin ada certain kes yang berbeza-beza. Kita jangan expect kita meja sebelah office dengan dia, kes kita sama dengan dia. Tak, setiap orang berbeza-beza. So which is better you tanya orang yang betul-betul expert untuk settlekan dia punya masalah. Okay. Alright, saya bacakan beberapa soalan dekat sini. Sekejap saya bacakan beberapa soalan. Okay, macam mana nak check? Okay, ada orang tanya macam mana nak check tim. Saya minta tim saya, tim Safris tolong PM Tuan Abdul Kadir untuk bantu untuk saya makan keliakan. Okay, minta tim tolong PM Tuan Abdul Kadir, Tuan Abdul Khalid untuk beliau tolong bantu beliau untuk saya makan keliakan. Okay, Tuan Abdul Khalid nanti tim saya akan PM Tuan untuk bantu saya makan keliakan. Okay, kita soalan lagi. Syarat-syarat untuk renovate rumah guna loan LPSA macam mana pula? Ada tak syarat-syarat untuk loan LPSA ni nak renovate rumah ke macam mana ke? Okay, untuk renovate rumah boleh guna loan LPPSA. Loan pertama dah guna untuk beli rumah. So loan kedua guna untuk renovation. Loan renovation automatic akan jadi loan kedua. So once dah jadi loan kedua, you all kena submit macam biasa juga untuk renovation. Kira kelayakan macam biasa. Tengok selepas tolak loan pertama, so balance tu boleh buat untuk renovation. Renovation bukan untuk you all guna untuk buat kitchen cabinet, untuk buat kitchen cabinet apa-apa yang macam small-small. Kalau untuk renovation dia adalah korang guna untuk bina satu lagi building. Okay. Bina Baru satu faham. lagi building, itu adalah renovation. Ya sebab orang bukan expect untuk biasalah renovate kita akan dalam expect- rumah tu, aksesori rumah tu bukan renovation. Betul. Tapi tu bukan renovation Boleh apply loan renovation. Bukan. Renovation bina sebelah, macam ada tanah lebih, tanah tepi lebih, tanah belakang lebih, itu you all nak bina sebiji lagi lah. Nak buat apa, dapur tu besar lah tapi kena bina. Bukan buat kitchen cabinet dalam rumah tu. Syarat dia bina, betul tak? Bina, renovation. Nampak tak keyword dia, guys? Apply dia sama. Bina. Nampak tak? Apply ada sama orang betul, ada dia orang akan jadi loan kedua. betul, ada orang expect yang duit LPSA tu dia boleh buat furnish dia punya rumah dalam kan, buat dalam pun buat pasang lawa-lawa apa semua ke, pasang kitchen cabinet, sebenarnya tak boleh. Ini pun saya baru tahu sebenarnya. Walaupun istilah dia renovated tapi bukan untuk dalam rumah. Kita hanya boleh buat rumah lain ataupun buat building lain. Okay, you all kena clear kat situ. Mungkin dapur boleh lah kan, dapur kan tambah belakang kan, extend dapur kan. Dapur tambah belakang, extend dapur tambah tepi boleh. Kan ada tanah lebih kan sekarang, kalau semi-D ada tanah lebih. Maknanya Boleh buat lain tu boleh tambah building maksudnya. Kalau tambah dalam memang tak boleh. Okay, you all kena Tak clear kat boleh. situ betul-betul. Alright. Okay, satu lagi antara biasa juga orang tanya kan. Kalau kita nak buat rumah, kalau katakanlah kita nak tak nak beli rumah, kita nak beli tanah dan buat rumah, adakah rumah tu boleh termasuk sekali dalam loan LPSA? Beli tanah dan buat rumah, maknanya jenis 4 dan jenis 6. Beli tanah, mula-mula you all beli tanah dulu. Selepas Okay, faham beli step ni. tanah, Maybe ada orang yang depan dengar betul-betul. Alright? so beli tanah dulu, beli tanah, masuk loan tanah seperti biasa. Masuk ke tanah tu mesti kena masuk penilaian, semua apply, semua macam biasa. Lepas tu dah lepas beli tanah tu, potongan pertama payslip, dah keluarkan potongan pertama. Selepas potongan pertama tu baru boleh buat untuk bina rumah pula. Okay, faham tak guys? You all faham tak? Cuba ulang step. Kalau boleh team, minta tolong bagi macam step tu team. First step, second step, third step dekat ruang komen, maybe boleh membantu sikit. Okay, first kali macam mana? First kali Beli tanah dulu. Ni bina dan beli tanah kan? Bina dan tanah, bina, ni kes apa? dia kes Ulang macam soalan. beli. Okay. Beli Kes dia tanah macam, lepas tu nak bina rumah kan? betul. Kan, biasa macam tu kan. Beli tanah dulu macam biasa, masuk loan submit macam biasa. Lepas potongan pertama dah keluar, barulah boleh buat untuk bina rumah.
Contohnya okey. beli tanah dulu, tempoh pinjaman 35 tahun untuk tanah. Dalam 2 Okey. tahun lagi baru nak bina rumah pun boleh. Oh, okey. Tapi dia still lagi kira first loan untuk LPSA First kan loan ataupun dia macam mana? bukan, yes, dia first Cuma loan yang dua LPPSA. tu Dia berbeza, cuma kita kena macam mana pun beli tanah dulu, potongan pertama dah okey. keluar baru boleh bina. So nanti loan tu akan combine sekali lah, tempoh tu akan sekali. Okey, potongan pertama tu maksudnya katakanlah kita nak buat loan dengan rumah harga dia 200,000. Katakanlah tanah tu 100,000, itulah potongan pertama. Ke macam mana? Tanah yes, 100,000 tanah tu, Oh, potongan itu pertama potongan pertama. tanah tu 100, yes, tu potongan pertama. Okey, tapi total loan tu yang kita akan buat 200,000. Contoh macam tu. Selepas kita dah buat potongan pertama untuk Okey. tanah tu, kita kena buat pengiraan semula. Pengiraan Oh, semula okey. untuk bina. So bina tu kita akan dapatlah kelayakan dia berapa. So kelayakan tu lah kita guna untuk bina pula. Macam mana pun dia kena tolak duit tanah tu dulu. Baru dapat kelayakan untuk bina. Nampak tak guys? Bukan senang kita nampak macam alah beli je lah pakai LPSA. Tak senang. Saya pun macam tengah memahami dia punya step-step tu. Sebab tu kalau you all nak apply loan rumah ke sebenarnya boleh. Tapi kena tanya orang yang betul-betul expert untuk settle down kan you punya masalah ni. Sebab memang sangat-sangat renyah dan sangat-sangat rumit. Kan macam tadi kan kita cakap pasal tambah dapur kan. Istilah renovated, you all akan faham. Maybe boleh buat fully furnished, buat kitchen cabinet, beli barang-barang nak beli perabot apa semua, tapi sebenarnya tak boleh. Okay, hanya untuk building, tambah sahaja boleh. Tambah lain bangunan macam dapur semua boleh. Tapi untuk hiasan dalaman memang tak boleh. Ini adalah benda yang saya baru tahu. Bukan you all jangan belajar, saya pun belajar juga pada malam ni. Nampak tak? Okay, kita baca beberapa soalan dekat bawah. Okay guys, thank you kepada siapa yang 27 orang yang dah tonton live kita pada malam ni. You all boleh tekan button share, kongsikan kepada kawan-kawan kita lain. Kalau ada saudara mara yang bekerja sebagai penjawat awam, tolong tag mereka sebab mereka perlu tahu apakah step-step untuk buat loan dengan LPPSA ini. Sebenarnya tak susah sangat, tapi you all perlukan orang yang betul untuk bantu you all. Nampak tak? Dia tak susah, tapi bila you hire orang yang betul-betul boleh bantu, insya-Allah urusan tu mudah. Dan bila ada yang jenis pandai-pandai nak buat sendiri, itulah yang jadi masalah. Kan tak apa saya apply sini, tak apa. Itu susah. So better you cari orang yang boleh bantu untuk settlekan masalah LPPSA ini. Dia tak susah, cuma perlukan orang yang betul untuk bantu. Okey, ada lagi soalan tak? Saya baca kat ruang komen. Okey, live kita meriah malam ni. Okey, live kita sangat-sangat meriah malam ni. Mungkin ramai yang nak tahu tentang topik LPSA ni. So that's why saya minta you all yang baru tonton boleh klik button share sebab kita nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma saja. Which is e-book ni bantu you all apakah step by step untuk beli property. Tak kisahlah you all sebagai seorang kerja swasta ke, bisnes ke, kerja kerajaan sekalipun, you all layak untuk download e-book ni secara percuma saja. Tim minta pinkan link, nanti tim saya akan pinkan link, you all boleh download e-book tu secara percuma saja. Syarat download e-book ni free je. Dengan syarat you all tekan button share dan kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Which is ilmu malam ni mahal. Sebab banyak sangat benda yang saya belajar dan mungkin you all pun banyak juga benda yang you all belajar pada malam ini. Okay. Alright, saya akan settlekan. Saya akan bacakan you all punya soalan satu persatu. Saya expect malam ni tak ramai yang join sebab soalan mungkin tak ramai yang kerja kerajaan. Tapi memang ramai malam ni Okay, maybe topik ni memang menarik lah. Ramai orang kerja kerajaan nak tahu tentang pembiayaan PSA ni. Okay, saya bacakan satu persatu soalan. Alright. Okay, daripada Puan Faiza dia kata, kalau dah settle yang kedua, ketiga, tak boleh ke? Memang dua je ke loan PSA ni? 2 kali je ke? Takat ni syarat dia 2 kali je boleh guna loan LPPSA. 2 kali saja. Maknanya memang itulah syarat dia kan. Mungkin fahaman kita sebelum ni, sebab saya tak pernah dengar yang terms 2 kali ni. Sebab kita biasa dengar sama ada you bayar habis 35 tahun, boleh buat loan baru, ataupun jual rumah tu boleh buat loan kedua. Itu je. Tapi tak tahu pula yang kena dua rumah saja. Tu memang sangat-sangat baru tahu. Okay, thank you ilmu yang baru pada malam ni. Alright, okay, soalan. Kalau you ada soalan boleh tanya dekat ruang komen untuk saya bacakan soalan. Okay, Puan Walinong Sari. Yup, besarkan rumah, nak tambah bilik tidur ke, nak tambah dapur lagi ke. So, bolehlah apply loan LPPSA. Boleh. Macam mana?
Boleh apply untuk loan Boleh. FPPSC kalau nak buat penambahan macam tu boleh apply. Okey, saya harap menjawab Puan Wali Longsari punya soalan untuk tambah macam apa bilik tidur. Mana bilik tidur tu dah kira macam building lah kan? Ke macam mana? Betul lah macam tambah building baru lah kat dia. Boleh, tak Renovation ada lah masalah. maknanya tu renovation. Boleh, tak ada masalah. Cuma macam add-ons macam dapur-dapur tu tak boleh kan? So that's why saya, okey macam bilik kan, saya pun tak expect, oh bilik boleh ke tak? Saya anggap tak boleh lah benda tu, tapi sebenarnya boleh. So that's why sangat-sangat merumitkan juga LPPSA punya ni. So that's why tanya orang yang betul untuk bantu settlekan masalah LPPSA anda semua. Dia Okey, saya melibatkan baca struktur bangunan lah. Penambahan tu struktur bangunan. Okey, sekejap Okey, betul. Struktur bangunan. Okey, ada lagi soalan. Alright. Boleh tak joint loan LPPSA dengan personal loan combine jadi satu loan? Macam mana tu? Boleh tak? Macam mana tu? Nak Macam mana tu? Nak join Boleh personal loan. Kenapa nak join personal loan tu pula? Kalau nak join loan tu boleh. Join loan tu suami isteri boleh join. Tapi personal loan tu tak faham lah. Oh, maknanya tak ada kena-mengena lah kan? Bank dengan PSA tak ada dua benda yang berbeza. So memang tak boleh combine, betul tak? Oh, maknanya maksud dia mungkin dia nak join loan, dia loan LPPSA, yang seorang lagi tu bukan loan LPPSA. Boleh. Yang bukan loan LPPSA tu dia hanya boleh bank Islam dan BSN sahaja. Kalau nak buat dengan personal loan tu lah yang seorang lagi tu. Faham tak maksud dia? Okay, so maknanya husband, contohlah husband pakai LPPSA. Okay. Okay, Wife then wife pakai personal. So boleh join lah maksudnya kalau beli rumah. Boleh join, tapi yang join tu hanya bank BSN dengan bank Islam saja. Dia kena check yang personal loan tu, dia pergi check dulu dekat bank, dia layak tak loan dia lepas berapa-berapa. So yang loan LPPSA ni, dia buat loan LPPSA, tapi yang personal loan ni dia cuma kena baki top up sahaja. Dia kena lagi sikit lah daripada loan LPPSA yang nak apply tu. Faham. Oh, betul. Memang merumitkan. Tak macam ni kan. So you pernah tanya. Okay, saya harap menjawab soalan Tuan Muhammad Arif. Okay, saya harap menjawab soalan Tuan Muhammad Arif pasal kes yang saya SPSA combine dengan personal. Faham. Jelas Puan. Okay, thank you Tuan Arif bertanyakan soalan. Okay, saya baca lagi apa yang ada kat sini. Okay guys, by the way, you all must special pada malam ni. Kita ada tontonan daripada kita punya lawyer, Tim Safrish punya lawyer, Puan Alia Najia Ahmad Rizwan, merupakan Tim Safrish punya panel lawyer, iaitu daripada Syuhada Ismail & Co ataupun SIKO. So maknanya kes-kes melibatkan sub-sale ataupun rumah second hand ni, kita banyak bagi kes dekat Puan Alia, which is sangat-sangat expert, sangat-sangat cepat kerja beliau. So insyaAllah Tim Safri setakat ni memang bekerjasama dengan mereka-mereka yang betul-betul expert dan cepat. Okey, sebenarnya betul. Kadang saya dengar apa yang Puan Alia suka sembang kan dengan mak saya. Dia kata apa? Sebenarnya bukan isu LPSA ni lambat. Tapi orang depends kepada orang yang menguruskan. Sama juga macam lawyer. Bukanlah benda tu lambat, tapi depends kepada orang yang menguruskan. Kalau orang yang menguruskan cepatlah kes tu. Tapi kalau orang yang menguruskan tu buat lambat apa semua. So lambatlah kes tu. Mungkin kes boleh settle dalam 3-4 bulan, mungkin drag sampai 6 bulan, setahun, sebab mungkin tak betul expert dalam bidang yang mereka buat. Contoh macam lawyer ke ataupun LPSA ke, which is macam Puan Alia, lawyer Alia kita memang sangat expert, memang sangat cepat. Ada kes kita yang dalam seminggu pun dah boleh set SMP. Kalau you perasan, kes Tuan Halim tadi tu, tak silap saya dalam beberapa hari saja, dan kami set SMP kes tu waktu raya. Kan, you bayangkan, sedangkan kalau lawyer firm lain waktu raya ni, of course lah cuti, betul tak kan? Better duduk rumah je lawyer je kan, rehat apa semua. Tapi lawyer Alia sangat-sangat committed untuk settlekan kami punya kes. Dan satu penghargaan yang kami nak berikan kepada SIKO, Syuhada Ismail & Co, terutama sekali lawyer Alia, sebab sangat banyak-banyak bantu kami dalam kes-kes melibatkan hartanah. Okay, thank you sangat untuk join session live kami pada malam ini. Alright, so next kita baca soalan apa yang ada lagi. Okay, Tuan Rashid kata best tajuk malam ni. Betul-betul memang best, sangat-sangat best. Okay, kita ada soalan pada Syahidah Azhari. Cik Syahidah Azhari kata, berapa kali
kebenaran untuk pengguna LPSA diberi. 2 kali tadi kan? 2 kali. 2 kali sahaja. 2 kali sahaja. Alright, kita ada soalan daripada Tuan Abdul Khalid. Dia kata, kalau macam sekarang ni LPSA ni lagi okey atau bank loan lagi okey? Sebab dengar sekarang ni rate loan bank turun. Minta pendapat. Betul. Ini antara dilema juga sekarang kan. Bila ada klien-klien yang kerja kerajaan dia tanya, saya nak pakai LPSA ke nak pakai bank? Sebab interest rate sekarang ni bank lagi murah. Itu memang betul. So macam mana? Apa pendapat Puan Alia? Mana better? Memang bank sekarang ni loan tengah turun. Mana-mana bank memang rate tengah turun. Tetapi kalau LPPSA rate dia tak pernah turun, tak pernah naik. 4% setakat ni selamanya lah, flat lah. Tak pernah naik, tak pernah turun. Tapi kalau LPPSA pula, dia tak payah bayar 10%, 100% you all boleh dapat loan. So 10% you all tak payah sediakan duit apa-apa. Sikris sitor semua tak ada dalam LPPSA. Hanya tengok payslip yang tertera sahaja. So different bank dengan LPPSA lah. Loan bank memang tengah turun sekarang tapi kemungkinan akan naik bila ekonomi kita naik. Kita bank tak tentu rate dia. Buat masa sekarang memang kita nampak dia punya rate tu floating. Yes. Untuk LPPSA rate dia memang 4% sahaja. Betul. So saya harap menjawab soalan daripada Tuan Abdul Khalid. Betul, sekarang ni bank memang interest rate memang sangat-sangat rendah. Dulu orang cakap kan, starting 4 dan ke atas interest rate bank kan, maybe 4, 5, 6. Sekarang ni 4 dan ke bawah 3.2, ada klien kita yang dapat hanya 2.8% sahaja interest rate, which is sangat-sangat bagus lah. Tapi kalau you all yang bekerja kerajaan, kalau ada peluang, memang plan rumah yang nak beli tu rumah untuk own stay, untuk duduk, untuk memang orang cakap rumah yang bukan untuk investment, saya suggestkan gunalah LPPSA. Kalau rumah investment saya tak berapa cadangkan. Tapi kalau rumah untuk duduk, boleh guna LPPSA. Sebab itu antara kelebihan yang government bagi kepada penjawat-penjawat awam. So kalau you all tak gunakan, sayang lah kan? Betul tak Puan Alia? Sayang lah tak guna kan? Sebab memang sayang tak guna. Peluang dah diberi. Persen nak lulus tu, betul, persen nak lulus untuk LPSA ni memang mudah, tetapi tak semudah kita sangka. Kadang-kadang ada juga, maaf cakap kan, ada setengah government servant yang dia mudah dapat loan tapi dia punya loan dalam koperasi apa semua tu terlalu tinggi, angkasa semua tu kan, terlalu tinggi. So menyebabkan loan LPSA pun tak lepas juga walaupun loan LPSA ni mudah lulus. Betul tak? Kan? Betul. Kalau cakap LPSA ni hanya depends kepada payslip saja. Mungkin you all punya loan kereta ke apa semua tak masuk dalam payslip. Tapi kalau dalam payslip pun dah banyak, macam mana kita nak buat loan rumah dengan LPSA? So that's why gunakan peluang yang ada ni sebaik mungkin. Kalau rasa macam baru kerja kerajaan, belum start ada hutang-hutang yang nakal-nakal ni, why not you start beli property dulu. Kan? Sebab apa, ini adalah kelebihan yang sangat-sangat bagus untuk government servant. Okay, live kita dah ada 30 orang pada malam ini. So saya minta you all yang 30 orang ni, kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, kenalan yang bekerja sebagai penjawat awam, boleh tag mereka dan sharekan kepada kawan-kawan you all semua. Dan kalau ada grup-grup community, kakatan kerajaan ke apa semua ke, boleh tolong sharekan kepada mereka supaya mereka tahu ilmu yang Puan Alia sampaikan kepada kita malam ini. Kalau you all tahu, Puan Alia merupakan panel LPSA. So maknanya loan LPSA beliau yang settlekan. Kalau bank, kalau kita buat loan dengan bank, banker lah settlekan. Tapi kalau untuk LPSA dia ada panel dia, which is Puan Alia adalah panel untuk LPSA yang settlekan loan LPSA, klien-klien yang buat loan dengan LPSA. Okay, I hope you all semua clear ada beberapa penerangan pada malam ni. Okay, alright, saya ada beberapa soalan lagi. Okey, Tuan Muhammad Arif dia kata, kalau tanah sendiri kurang daripada 1 ekar dan ada orang kata tak boleh buat pinjaman LPSA untuk bina rumah, betul ke? So macam mana Pak Alia? Kalau tanah sendiri boleh untuk buat LPPSA, tapi kita kena tengok grant tu, tanah tu bertitle apa, pertanian ke? Kalau pertanian, ikut pertimbangan pada LPPSA lah, ada kemungkinan tak boleh sebab kita kena check pada kita kena check dekat SPBT dulu sama ada tanah tu grant dia boleh layak untuk bina rumah atau tak. Kalau pertanian kadang-kadang tak boleh, tengah-tengah state tu tak bagi untuk bina rumah. Kalau LPPSA tanah sendiri boleh untuk buat loan LPPSA jugalah.
Tapi depend dengan pejabat tanah, kita kena check grant tu balik lah macam mana. Oh, depends kepada title Title tanah tu, grant betul tu. tak? Title grant tu. Kalau pertanian memang tak boleh lah kan? Pertanian memang tak boleh. So you all kena tengok dekat grant tu apa title dia. Jenis tanah tu. Kemungkinan Kalau tu tak adakah boleh lah. Atas kan kena tengoklah, ada pertanian, ada yang komersial, ada juga apa nama tu? Pembangunan binaan bangunan kan dalam title tu. pembangunan bangunan. Bangunan kan. So mana kalau bangunan boleh, memang tak ada masalah. Betul lah, yelah nama pun Lembaga Perumahan Pinjaman Perumahan Sektor Awam. So maknanya mereka fokuskan more kepada rumah. So kalau tanah tu title dia adalah pembangunan, boleh, tak ada masalah. Rumah atau pembangunan boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, macam Nasir Rahimi dia kata, LPSA boleh digunakan untuk 2 item. Contohnya rumah dan tanah. Betul ke? Betul kan? Kita jawab soalan tadi kan? Beli rumah dengan tanah tu kan? Betul. Okey, boleh, betul, Yes, boleh. beli Tak ada rumah masalah dan untuk beli tanah dan beli rumah. Okey, cakap pasal beli rumah dan tanah ni, ada juga klien-klien kita yang dia memang nak beli rumah dengan tanah, tapi kan dia nak pakai kontraktor yang maybe yalah kawan-kawan dia ke, tukang-tukang kampung ke, boleh tak? Ataupun macam mana? Kan ada clause-clause yang mengatakan tak boleh untuk tukang-tukang yang bukan sebarangan ni. Boleh. Dia boleh pakai mana-mana tukang dan boleh pakai. Tak semestilah maknanya tukang tu tukang yang berdaftar ke apa semua ke macam mana? Tak Ada semestinya syarat yang ke? berdaftar. Okey, faham. So memang tak ada masalah lah. So maybe you all yang ada rasa macam nak buat rumah pencin dekat kampung ke apa semua kan sekarang kan biasanya loan LPSA ni government sebut akan simpan untuk mereka buat rumah pencin. So maknanya kebanyakan rumah pencin ni dia orang bukan beli rumah taman, beli rumah yang rumah beli tanah, buat rumah kan. So maknanya tak ada masalah. You all boleh gunakan loan LPSA ni untuk buat rumah tanah dan buat rumah. Tak ada masalah. Okay, jangan risau. Okey, daripada Puan Rosmiwarni, dia tanya, berapa had loan PSA untuk renovate rumah? Berapa had loan tu? Mengikut kepada kelayakan dia. Kalau dia layak dalam 150,000, so tak ada masalah. Dia boleh apply semua. Depends pada kelayakan? Yes, depends pada kelayakan dia. Kelayakan pun depends pada gaji juga kan? Betul. Depend kepada yang loan pertama yang dia ambil tu, kita kena tolak dululah. Baru kita dapat kelayakan dia dengan spesifik gaji dia. Kita kena buat pengiraan dululah. Baru dapat loan untuk renovation. I see exactly. Faham tak? Dia kena buat, ada beberapa benda yang kena buat, checking dan baru apply, tahu berapa had kelayakan untuk second loan tu. Okay, faham? Alright, soalan seterusnya daripada Tuan Nasruddin Alias. Dia tanya, LPPSA sekarang memang offline ke kalau tak dapat? Macam mana tu? Tutup sekarang. During MCO ni dia tutup sampai 14 kita tunggu pengumuman lah. During MCO, LPSA punya headquarters, HQ tak buka. So maknanya yang bekerja macam Puan Alia ni hanya work from home saja, tak pergi ke office. So maknanya kalau you all maybe personal ke, kalau you all dia punya klien bolehlah. Beliau punya klien bolehlah untuk contact ke, memang tak ada masalah lah. Cumanya kalau untuk ada kes-kes yang ni, you all kena tanya HQ lah. Ada kes-kes certain kes kena tanya dekat HQ. Okey, boleh minta nombor WhatsApp Tuan LPSA sebab saya ada masalah sikit berkaitan dengan pembiayaan. Okey. Tim minta PM. Saya minta tim saya PM untuk berikan nombor Puan Alia. Okey, maybe Tuan Yahya boleh PM Tuan Nasruddin Alias untuk berikan nombor Puan Alia. Untuk maybe ada benda-benda yang Puan Alia boleh bantu ke apa ke kan. Ya tak apa, Tuan Nasruddin. Nanti Tuan Yahya akan PM Tuan Nasruddin untuk berikan nombor Puan Alia. Okey, alright. Panglima Raja, Tuan Panglima Raja. Saya ada beli rumah guna LPSA. Tetapi rumah tidak siap mengikut tarikh yang ditetapkan. Dari 2017 sampai sekarang progres rumah baru 30%. Bulan lepas sudah kena potong. Boleh tak nak buat penangguhan sebab kena bayar kedua-dua rumah. Lagipun sekarang MCO banyak perlu pakai duit. So macam mana? Okey. Kalau kes macam ni memang LPSA akan buat potongan juga sebab dia tak tengok lah rumah tu siap ke, dia memang syarat dia memang akan buat potongan.
So masalah yang terjadi ni minta buat surat kepada LPPSA mengatakan minta penangguhan dan sertakanlah bukti-bukti yang rumah tu memang tak siap. So LPPSA akan semak dan ikut diorang punya bincang balik macam mana. LPPSA akan pertimbangkan lah, mungkin akan pertimbangkan lah permohonan tuan ni untuk buat penangguhan lah pinjaman rumah. So betul-betul Kena memang buat ada surat, banyak kena juga buat kes. surat. Betul, ada juga kes yang bila dah ambil loan apa semua, developer rumah tak siap. Memang kesian juga mereka-mereka yang kena aniaya macam ni kan. So insya-Allah solution tu macam Puan Alia beritahu tadi, boleh buat surat kepada LPSA untuk solvekan isu ini. Memang betul. That's why kadang-kadang kita beli rumah under construction, make sure kita beli rumah-rumah yang cari developer-developer yang betul-betul strong. Sebagai contoh lah macam di Safrish, kami memang pick developer-developer yang strong. Sebagai contoh lah Tim Chris Berhad kan tu, Tim Chris Berhad antara developer yang memang sangat-sangat strong di Perak, which is kebanyakan development di Perak, di Ipoh ni dibangunkan oleh Tim Chris Berhad. That's why banyak rumah-rumah under projek Tim Safrish kami ambil daripada Tim Chris. Sebab apa kami nak make sure tak nak jadi isu macam ni. Sebab apa sangat-sangat kesian kepada klien kita. Yelah, klien sampai masa dia dah kena start potong duit dan apa semua, tapi rumah tak siap-siap. Kan macam mana tu? Sangat-sangat kesian. So that's why nasihat saya tanya orang yang betul-betul expert kalau sebelum beli rumah. Contoh macam Tim Safrish, kita boleh bantu insya-Allah. Memang kita ada pemaju-pemaju yang boleh bantu you all dapatkan rumah dengan harga yang okey dan developer yang betul-betul strong. Supaya apa tak jadi isu-isu rumah tak siap. Sebab apa memang sangat-sangat kesian. Banyak kes dulu-dulu kan banyak orang buat rusuhan lah apa semua, kata buat macam rusuhan dekat pejabat developer, at the end developer bankrupt apa semua. Sangat-sangat banyak kes macam ni. So that's why tolong cari developer yang betul-betul strong untuk kita beli rumah. Okay. Alright. Okay, kat sini kita ada soalan. Sekejap soalan kat sini. Pinjaman perumahan kerajaan boleh dipotong tapi pemaju masih belum siapkan rumah. Apa tindakan yang perlu diambil oleh pembeli? Okay, maybe sama soalan tadi. So apa tindakan yang pembeli boleh ambil? Kalau rumah nak siap tapi rumah belum siap tapi dah nak kena potong pembiayaan. Macam mana? Boleh buat surat macam tu juga, bagi tahu LPPSA nak minta penangguhan pemotongan dululah buat masa sekarang ni sebab rumah memang tak siap. So satu lagi boleh pergi kepada KPKT untuk membuat aduan juga. Okay, KPKT. Okay, boleh take note KPKT untuk buat aduan. InsyaAllah lah setiap masalah ada solution. So make sure kita tahu cara nak menyelesaikan masalah tu dengan baik. Okay, tak ada masalah. Saya harap menjawab soalan Cik Flora James atas soalan yang diberikan tadi. Okay guys, siapa yang menonton live pada malam ni, mereka-mereka yang menonton live session pada malam ni sebanyak 29 orang, maintain lah 30 orang ni. Kalau you all nak dapatkan e-book step by step macam mana cara kita nak beli rumah dengan betul ni, Tim Safrish nak berikan e-book secara percuma sahaja. So which is e-book tu dah ceritakan dah apa step pertama, step kedua, step ketiga untuk kita beli rumah. Okay, maybe you all, ramai yang total malam ni adalah government servant kan, mereka-mereka yang bekerja kerajaan. Tak tahu apakah step by step macam mana kita nak beli rumah ni, apa preparation kita perlu buat. Kami nak berikan e-book ni secara percuma saja dan e-book ni sangat-sangat simple dan you all boleh baca guna phone saja. Tak ada masalah. So e-book ni bernilai RM199. Kita nak berikan e-book ini secara percuma saja dengan syarat boleh tekan share dan like live session untuk kali ini. Dan tim minta pinkan e-book sekali lagi. Okay, maybe ada di antara anda yang takut tersalah langkah. Yelah, betul tak, kita takut bila kita beli rumah melibatkan hutang yang puluhan tahun. At the end, rumah tak siap, rumah terbengkalai ke apa semua. Ini yang sangat-sangat kita takut. So that's why antara solution yang kami boleh bantu adalah kami berikan e-book ini supaya anda ready. Macam mana kita nak, apa preparation kita perlu buat sebelum kita beli property pertama kita. So insyaAllah dengan e-book yang ada ni membantu anda semua lengkap dah, katakanlah bank nak ni ada, bank nak tu ada. So maknanya dah ready dah nak beli rumah ni. Bukan dalam keadaan yang kita terpinga-pinga apa yang kita kena buat untuk beli rumah. So ibu ni sangat-sangat lengkap dan insyaAllah membantu anda semua untuk miliki rumah pertama dengan cara yang paling mudah, simple dan sangat-sangat cepat. Okey Puan Alia, sebenarnya kalau Puan Alia pun memang kita punya panel LPSA, sebenarnya banyak sangat kes-kes yang Puan Alia dah settlekan. Kalau boleh saya nak share sikit, siapa yang nak tengok video antara klien-klien government servant yang telah Tim Safrish bantu. Okey, siapa nak?
Which is sebenarnya interesting, cerita ni best sebab apa? Beliau ni sangat-sangat gaji dia rendah je tapi boleh ada rumah. Siapa yang nak tengok video ni? Saya tunjukkan proven success ataupun real testimony daripada tim Safrish yang kita dah bantu seorang government servant ni untuk miliki rumah dia pada usia yang muda. Siapa nak? Siapa nak boleh komen nak kat bawah, saya nak tunjuk video. Nak, okey. Puan Amarina nak. Okey. Alright, siapa yang nak? Saya nak tunjukkan sebenarnya walaupun you all government servant baru bekerja, sebenarnya you all boleh ada property sendiri seawal usia. So saya nak tunjukkan video ini kepada anda semua. Ya, right. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naki Rahimi, salah seorang daripada tim property di Safrish Properties. So hari ni kita berada di pejabat lawyer untuk klien kita berdua ni baru lepas sign SMP. Jadi tuan-tuan boleh tak perkenalkan sikit pada kita punya viewers ni? Nama saya Nur Asfiza bin Aziz. Saya Putri Nuzari Iriza Muhammad Sakaria. Okey, so mereka ni baru sahaja sign SMP untuk memiliki rumah. Jadi beli rumah dekat mana tu? Dekat Desa Cemong Megah. Oh, Desa Cemong Megah lah projek kita di Cemong Megah. Dah pergi site visit apa semua, adakah puas hati lah dengan kawasan dan sebagainya? Berpuas hati lah, lokasi dia strategik untuk pembangunan akan datang, kira berbaloi lah. Berbaloi Okey, jadi kenapa pilih untuk beli rumah waktu sekarang? Sebab kalau ikutkan ramai orang yang mungkin dia nak beli kereta dulu, beli barang-barang yang mungkin selain daripada property. Tapi kenapa memilih untuk beli rumah pada waktu sekarang? Untuk ke depan tu kira senang lah, kira macam mana untuk masa depan kita tu terjamin sikit lah kalau ada rumah. Sebab memiliki aset kan? Okey, jadi daripada Safrish sendiri, dari sudut manakah Safrish membantu? Maybe daripada sudut semak kelayakan ataupun mana sudut yang Safrish dah bantu awak berdua untuk memiliki rumah? Semak kelayakan. Semak kelayakan dan proses-proses jual beli lah. Proses untuk Untuk memiliki rumah ni lah. Okey, jadi sebagai seorang kaki tangan kerajaan, apa kelebihan yang Cik nampak semasa nak beli rumah ni? Itulah, walaupun gaji saya tak tinggi tapi Alhamdulillah layaklah untuk membeli rumah ni. Kelulusan seawal 3 hari selepas booking tu dah boleh sign SMP. Oh, okey, alhamdulillah. Jadi kiranya cepat jugalah kan. Jadi sepanjang berurusan dengan Safrish ni, daripada 2-3 minggu kita berurusan ni, macam mana Safrish membantu? Adakah terbaik ataupun ada perkara yang perlu kita improvekan ke macam mana? Setakat ni alhamdulillah lah, terbaik lah daripada saya. Alright, okey, untuk mereka-mereka yang berada di luar sana, apa suggestion anda berdua ada mereka yang masih tak memiliki rumah tahun ni? Cepat-cepatlah beli. Cepat-cepat beli rumah lah ya. Okey. Jadi antara 1 hingga 10 bintang, berapa bintang yang awak berdua nak bagi untuk Safrish Properties? Mestilah 10. 10 bintang. Alright, okey, untuk last kita boleh tak kita sebut Safrish terbaik? Kita tunjuk good sini ya. Ready? Safrish terbaik. Alright, thank you. Okey, ini tadi adalah real testimoni Puan Asfiza, merupakan seorang kaki tangan kerajaan yang berusia macam saya tahun lepas. Dia usia dalam 27 kot, 20 something lah, sangat muda. Pasangan yang baru bersama. Dan dia loan LPSA beli. Ada guna LPSA kan dengan Puan Alia? Yang pernah dengan Puan Alia kan? Yes. Seawal 3 hari sahaja. Nampak tak? Seawal 3 hari sahaja loan boleh lulus. Sebenarnya betul, LPSA memang banyak sangat kelebihan tapi depends kepada orang yang menguruskan. Tapi kebanyakan macam klien-klien Safrish, macam klien-klien yang beli rumah dengan Safrish melalui LPSA, memang semua kita bagi Puan Alia untuk uruskan. Sebab apa kami tahu beliau boleh settlekan kes dengan sangat-sangat cepat. Benefit ni hanya klien Safrish lah kan. So kalau you all yang maybe ada plan nak beli rumah this year, nak tim Safrish bantu you all boleh PM kita untuk tim Safrish bantu berikan consultation dan guidance secara percuma sahaja. Sebenarnya betul tak Puan Alia? Setuju tak saya kata nak beli rumah ni senang, betul tak? Senang je. Kan? Tapi yang renyahnya waktu nak apply loan lah, waktu nak sangat-sangat renyah kan. Belum lagi cerita dah apply loan kena reject.
Lagi sedih betul tak? So that's why you all perlukan guidance, orang yang berikan advice. Apakah step-step yang betul untuk kita beli property kita. Which is itulah kita punya Team Safrish punya expertise. Kita punya kepakaran, kita nak bantu seramai mungkin especially Bumi Putra untuk miliki rumah pertama mereka this year. Bagi kami kan, benda yang paling best dan kami rasa bersyukur bila kami dapat bantu especially golongan Bumi Putra. Orang Melayu kita boleh memiliki property dengan cara yang paling senang. Kan, sebenarnya tak susah tapi hanya perlukan bantuan dan guidance saja untuk memiliki rumah dengan cara yang betul. Especially mereka-mereka yang tonton live ni mungkin kegiatan kerajaan. So inilah orang yang akan bantu you all, orang yang dah share live session pada malam ni, inilah orang yang akan bantu settlekan you all punya permasalahan untuk loan LPSA dan sebagainya. So in case apa-apa you all boleh terus direct dengan Puan Alia. So that's why InsyaAllah kalau kami Team Safrish always committed nak bantu Bumi Putra untuk miliki rumah pertama mereka this year. So in case kalau you all berniat ada plan nak beli rumah tahun ni ke apa semua kan, boleh PM Team Safrish ataupun team minta pastekan nombor WhatsApp. Team minta pastekan nombor WhatsApp. Maybe ada yang nak tanya soalan ke ataupun nak minta advice daripada kita kan. Boleh pinkan nombor WhatsApp. Okay, team saya akan berikan nombor WhatsApp. So in case kalau you all nak bertanyakan apa-apa soalan secara personally ataupun lebih details ataupun atau nak lebih direct, you all boleh PM team kita untuk team kita bantu berkenaan dengan berkenaan dengan urusan harta tanah. Dan you all ada plan nak beli harta tanah pun boleh PM team kita untuk team kita bantu anda secara percuma saja. Kami nak bantu especially government servant dan Bumi Putra untuk miliki rumah pertama mereka this year. Okay, team saya dah PM kan nombor kat bawah tu. Okay, tim saya dah PM kan pin nombor dekat bawah. In case kalau you ada pertanyaan ataupun ada planning nak beli harta tanah this year melalui loan LPPSA ni, boleh klik link WhatsApp di bawah untuk tim kami berikan penerangan lebih details. Okay, insyaAllah tim kami always nak bantu anda semua yang serius nak beli property tahun ini. So insyaAllah kami akan guide A sampai Z macam mana step by step untuk beli property. Dan kalau you all nak download e-book secara percuma pun, you all boleh klik link yang tim saya bagi nanti, e-book secara percuma saja. E-book yang bernilai RM199 secara percuma saja. Which is itulah guidance ataupun blueprint step by step macam mana apa preparation kita perlu buat sebelum kita beli rumah pertama kita. Okay, saya akan continue dengan soalan-soalan yang ada. Kan, sebenarnya kita kalau pun ada kita plan tadi kan, soalan tak banyak pun kita plan 3 soalan ke 5 soalan kan. Jadi banyak soalan malam ni. So maknanya ramai yang berminat dengan topik pada malam ini. Okay. Alright. Okay. Tuan Yahya pun ada paste kan nombor personal Puan Alia. Boleh contact beliau in case ada persoalan berkenaan LPSA. Boleh. Okay, kita nak baca apa lagi? Kita baca. Okay, saya tak sure soalan yang sama ataupun tak. Maybe ada, kalau boleh jawab soalan ni. Ada kes projek terbengkalai, staff ini memperoleh loan LPSA. Adakah loan LPSA boleh digunakan untuk membayar, menanggung kos projek terbengkalai ini? So macam mana? Projek terbengkalai, LPSA mestilah tak nak buat loan untuk tanggung kos itu. Sepatutnya lah. So memang LPSA tak ambil lah? Dia tak ambil. Okay, faham. Okay Pak Alia, kalau macam ada setengah government server ni, mungkin dia ada plan first property dia nak beli rumah untuk investment. Mungkin rumah untuk investment which is maybe dia ambil rumah lelong ke, rumah-rumah yang busuk, rumah busuk lah, rumah yang tak cantik ni, boleh tak untuk apply dekat LPSA? Boleh kalau dia memang ada title, grant semua complete. Memang tak ada masalah lah walaupun rumah tu tak nampak macam rumah lah. Walaupun tak nampak macam rumah lah tapi kita masuk penilaian semua okey, tak ada masalah. It's okay, boleh apply. Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Tu contoh macam rumah subsale lah maknanya rumah tu kan. Rumah lelong, biasa rumah lelong kan memang rumah yang mungkin murah 30-40 ribu tapi memang teruk gila kan. So kalau bank memang tak ada masalah. So kalau LPSA pun baru saya tahu memang boleh pakai LPSA untuk apply loan. Documentation kena ada, tak ada masalah lah. Betul, documentation ada. So maknanya kalau macam rumah lelong, selepas dia menang bidding lelong, kan ada tempoh beberapa hari tu untuk dia apply loan. Maknanya dia boleh apply untuk LPSA lah.
Biasa saya Boleh, dengar boleh. bank kan? Betul. Ah, PPSA okey. pun ada rumah lelong juga. PSA. Oh, PSA berumah lelong juga kan? Ada rumah lelong juga. Okey. Alright. So siapa nak listing lelong yang murah-murah boleh handphone Alia. Jadi dia ada listing lelong kan. Okey. Alright, kita ada soalan lagi. Puan Rosma Miwarni, ada limit tahun tak selepas pemotongan pembayaran rumah atau beberapa tahun dah bayar duit rumah baru boleh buat loan nak renovate? Boleh faham tak soalan saya? Macam mana tu? Oh, faham. Tak ada limit tahun untuk buat renovate. Once rumah pertama you dah start buat potongan gaji, you dah boleh submit untuk renovation. Tahun pertama? Dah potong payslip gaji, dah memang ada potongan loan pertama, okey. tu dah boleh start buat loan renovation. Ataupun 2 tahun, 3 tahun lagi nak buat pun boleh. Tak ada masalah. Dia tak ada tempoh. Tak ada masalah. Ni lah. Tak ada tempoh, tapi pengurangan tempoh untuk loan tu akan kurang lah. Tak jadilah 35 tahun tu akan kurang jadi pada 30 tahun saja. Okey. Faham. Sebab tu dah jadi loan kedua, renovate dah jadi loan kedua. Betul. Faham. Okey, clear? Saya harap menjawab soalan Puan Rosmi Warni. Okey, alright. So kita baca soalan seterusnya daripada Cahaya Hati. Dah sedap dalam Facebook dia. Comel anak-anak dia kan. Okey. Dia ada beberapa soalan kat sini. Dia ada 2 soalan. Alright, yang pertama sekali adalah boleh tahu tak adakah boleh untuk membuat pembiayaan PSA dengan bank luar? So macam mana tu? Yang kedua adalah pasangan belum sejawatan boleh combine loan PSA tak? Okey, ni 2 soalan. So boleh jawab soalan pertama dulu. Loan LPPSA hanya ambil loan luar, hanya bank BSN dan bank Islam sahaja. Untuk soalan pertama. Soalan kedua, ya. Untuk pasangan yang belum sah jawatan, tidak boleh combine loan LPPSA. Syarat LPPSA adalah penjawat yang sah jawatan, yang disah dalam perkhidmatan. Itu sahaja yang betul-betul boleh untuk apply loan. Okey, faham. Okey, saya harap Puan Alia menjawab soalan daripada Puan Cahaya Hati. Okey, kita ada beberapa soalan. Ada soalan seterusnya tak? Okey. Alright. Saya nak bacakan balik soalan yang asal lah kan. Kita boleh baca soalan kat sini kan, tak ada masalah. Memang saya suka you all tanya soalan-soalan kat situ supaya you all semua clear kan. Okey, ada soalan lagi kat sini. First, rumah guna LPPSA, saya and suami. Lepas tu nak settlekan guna loan bank atas nama suami. Buat SPA buat nama suami. Kos nak beli rumah LPPSA. Saya staff kau, mohon pandangan. Macam mana tu? Buat loan bank, loan SPA. Okey, guna loan. So, maknanya loan kedua tu nak pakai nama dia Puan. Boleh jawab tak Puan? Puan Anim Arif. Macam mana tu? Okey, maknanya loan yang pertama tu, loan bank tu suami dah settlekan semua. So Puan nak beli loan kedua atas nama Puan seorang. So maknanya loan bank tu dah tak ada lah, betul tak? Kalau dah tak ada, Puan masih boleh guna untuk loan LPPSA. Jadi loan kedua lah maknanya atas nama Puan. Okey. Betul. Puan Anim betul. Soalan tadi tu betul lah. Yang kita baca tadi tu betul lah. Apa yang kita faham. Okey, so jawapan Puan Alia boleh? Boleh loan kedua. Boleh loan kedua? Alright, okey. Faham, jelas. Saya harap menjawab Puan Anim. Okey, ada soalan sambungan. Okey. Baru nak buat loan guna nama suami kerja swasta. So macam mana tu? Okey, baru nak buat loan nama suami. Okey. Buat loan nama suami dulu, minta suami settlekan loan pertama tu semua. So once loan pertama tu dah settle, surat selesai dah keluar, barulah boleh apply untuk loan kedua. Okey, faham. Faham tak Puan Anim Arif? Saya harap soalan ni menjawab jawapan ni menjawab soalan Puan Anim Arif berkenaan dengan soalan tadi. Okey. Alright, so kita baca soalan seterusnya. Okey, first rumah dah guna loan LPSA.
untuk beli rumah kedua masih nak guna LPSA, jadi dapat full ke atau 90% je? Ini persoalan yang kita sembang tadi kan. Berapa persen yang boleh layak untuk second loan? Sebenarnya macam Puan Alia beritahu tadi, dia kena check. Betul tak Puan Alia? Kena check. Kena check loan pertama guna berapa. Tolak loan pertama baru dapat loan kedua. Sebab ada pengiraan dia yang tersendiri, betul tak? Yes, betul. So okay. So kalau Puan Siti Nur Ain Halidi ada persoalan dengan LPSA, boleh PM tim kita untuk tim kita solvekan isu anda. Okay. Kalau ada soalan, kalau nak lebih details ke apa semua, kalau tak clear kan, boleh PM tim kita untuk buat checking loan. Ataupun mana tak nombor Puan Alia tadi ya? Mana? Sekejap saya cari balik nombor Puan Alia. Tuan Yaya boleh bagi balik nombor Puan Alia tak? Bagi nombor balik nombor Puan Alia kat bawah ni untuk orang tanya apa-apa berkenaan dengan loan. Okay, Puan Anim kata terima kasih. Alright. Puan Siti Ain Halidi pun kata terima kasih. Okay, ada soalan lagi? Alright. Okay, ni dia. 0112278674. Siapa ada persoalan berkenaan LPSA kan? Boleh tanya direct dengan Puan Alia. Alright, kita bagi soalan seterusnya. Kenapa loan saya dah 5 kali kena query ya, lepas LPSA kata laporan penilaian tak lengkap. Di mana silapnya? Apa tindakan yang patut saya ambil? Sila jawab Puan Alia. Okay, Puan tengok query tu, dia tulis query tu apa dekat laporan penilaian tu. Kadang-kadang laporan penilaian ke LPPSA selalunya sistem tak masuk ke dalam LPPSA, lambat. Kalau dia minta report penilaian, Puan akan dapat satu kopi report penilaian. So, Puan attach report kopi penilaian tu, submit kat query tu. So, LPPSA akan nampak dekat situ. Ataupun call penilaian, tanya LPPSA ada query. Boleh tolong jelaskan kepada LPPSA query tersebut. So, penilaian akan take note. Tapi yang pertama tu, tengok query tu apa query dia. 5 kali tu mungkin adakah report penilaian? Kalau report penilaian, Puan akan dapat satu kopi. So, attach report kopi tu ke LPPSA. Okay, alright. So saya harap kita pun ada kes macam ni, Syauqi, sebelum ni. Betul. Kes query ni kita ada. Memang dahsyat gila kes tu. Query kan sampai klien bising. So kena check balik apa punca query tu. Yes. So sebenarnya bukanlah kes yang pelik query ni, dia kes common je sebenarnya. Cuma kena, betul lah macam Puan Alia kata, kena checking balik apa sebab query tu. Kan. Alhamdulillah settle juga kes tu kan. Berbulan-bulan settle juga akhirnya. Itu pun orang yang paling pantas buat kerja punya settle dekat setahun juga. Tapi kalau orang yang tak pantas, saya tak sure lah berapa lama dia masa untuk settlekan kes tu. Okay, sebenarnya Puan Sabaras Lini Baharum, itulah solution daripada soalan Puan tadi. Saya harap soalan tadi membantu Puan untuk settlekan masalah LPPSA Puan. Okay, kita kena baca soalan seterusnya. Last soalan. Okay, soalan-soalan yang ni tadi semua kita dah jawab dekat persoalan yang ada orang tanya kan. Okay, maknanya saya rasa untuk live session kali ni dia memang tak ada apa-apa yang kita nak berdiskusi. Maybe dah banyak persoalan yang Puan Alia dah jawab. Betul, memang betul. Banyak sangat persoalan melibatkan LPSA yang kadang-kadang saya pun tak terfikir. Ada juga kes macam ni. Okay, saya amat ucap terima kasih kepada mereka-mereka yang bertanyakan soalan di ruangan komen. Dan saya boleh belajar sesuatu dan audience pun boleh belajar sesuatu yang baru kan. Mungkin kadang-kadang tak semestinya kita kena bertanya terus untuk kita dapat jawapan kita. Kadang-kadang kita boleh belajar daripada jawapan dan soalan daripada orang lain. Okay guys, so kepada sesiapa yang menonton live session kali ini, kalau you all yang dah tonton live session ni lama, maybe ataupun baru masuk, just nak remind yang kita nak berikan e-book strategi miliki rumah sebelum umur 30 secara percuma saja. Which is e-book ni dah bantu mereka-mereka yang nak ada rumah, plan rumah dengan mudah kan. So kalau you all yang berniat nak beli rumah this year, saya harap you all boleh download e-book ni secara percuma saja. At least you dah tahu dah apakah step by step ataupun perancangan sebelum kita nak miliki rumah ni. Documentation apa kena ready kan. Ada juga Puan Alia, ada juga yang nak beli rumah LPSA tapi tak tahu apa documentation dia kena ada, betul tak? Kan dia punya pening apa dia kena ada. So documentation tu adalah benda yang basic sebenarnya tapi tak ramai juga orang tahu. That's why kami dah lengkapkan
apakah dokumen-dokumen yang kita perlu ada untuk beli rumah kalau anda sebagai seorang kaki tangan kerajaan. So team minta pinkan link tu team. Sekali lagi maybe ada di antara mereka yang baru masuk, team minta pinkan link e-book. So boleh download e-book ini secara percuma saja. Satu blueprint, satu kaedah ataupun satu langkah yang simple tapi you all boleh follow. Apakah step by step untuk kita miliki rumah pertama kita dengan cara yang paling mudah. Dan e-book ni bernilai RM199 guys. Saya boleh jual e-book ni tapi saya nak berikan e-book ini secara percuma saja kepada anda semua. Okey, sekejap. Guideline untuk beli rumah lah e-book tu. Betul. Bagi saya kita bukan betul beli rumah senang tapi kita perlukan beli rumah yang betul untuk make sure kita tak tersilap langkah. Dan e-book ni pula kita bagi free je. You boleh download, tak ada masalah dan boleh baca by phone je. Okey. Kata-kata terakhir Puan Alia. Okey, tim saya dah pastekan link. Okey, kata-kata terakhir Puan Alia untuk para penjawat awam yang ada niat nak beli rumah this year. Last words. Last word. Jangan takut nak beli rumah kerajaan. Jangan ingat kerajaan nak beli rumah loan FPPSA ni lambat. Tak lambat sebenarnya. Ada cara dia yang betul untuk kita buat documentation tu dengan smooth dan you all dapat result yang betul. So tak payah takut, tak payah ingat orang cakap lambat nak buat loan bank lah, itulah. Baik daripada loan bank, kalau you all kaki tangan kerajaan, better you pakai yang kerajaan sahaja. Kita ada banyak, kita boleh tolong bantu you all untuk buat loan documentation dengan betul lah. So that's why banyak klien-klien tim Safrish yang kerajaan sangat-sangat cepat settle loan dia. Macam cik tadi tu kan, 3 hari loan dah settle. Mungkin orang cakap, 3 hari? Kau tahu tak LPSA nak settle berbulan-bulan? Tapi 3 hari je. Sebenarnya depends kepada orang yang soft ataupun orang yang handle kes tersebut. Kalau orang tu expert dan betul-betul nak settlekan kes tu, insyaAllah kes tu boleh settle dengan secepat mungkin. So that's why klien-klien Safrish semua kita bagi Puan Alia settlekan sebab memang dah terbukti cepat. So kalau you all klien Safrish, bolehlah untuk kami bantu kan. Kalau you all bukan klien, you all akan carilah panel-panel LPSA yang untuk panel-panel LPSA yang you all yang boleh bantu you all untuk beli rumah pertama you all. Okay, so kalau you all nak tim Safrish bantu, you all boleh PM kita dan kita pun ada listing-listing rumah yang sesuai untuk kaki tangan kerajaan. So maknanya kami ada rumah dan kami ada orang yang expert untuk bantu you all untuk buat pembiayaan kerajaan. So okay, itu saja untuk live ni. Okay. Okay. Thank you Puan Alia kerana sudi menerima jemputan kami di tim Safrish dan saya harap live session ini membantu mereka-mereka kaki tangan kerajaan yang ada plan nak beli rumah this year. Dan jangan dengar saja, take note poin-poin yang penting daripada Puan Alia sebab poin-poin itu sangat-sangat membantu untuk mereka yang nak beli rumah tahun ini, especially mereka ataupun you all yang menonton live session kami pada malam ini. Dan suka saya ingatkan live session tim Safrish ada setiap hari pada pukul 9 malam sepanjang PKP ini. Dan kami akan menjemput panel-panel dan expert dalam bidang masing-masing untuk merungkaikan, berbincang tentang isu-isu yang biasa terjadi. So kalau you all nak tonton live kita pada setiap malam, boleh follow page Safrish, boleh like page Safrish supaya you all tak miss apakah tajuk-tajuk yang kita nak discuss pada malam-malam akan datang. So terima kasih kepada semua yang menonton. Saya harap anda belajar sesuatu dan jumpa pada besok malam pada pukul 9 malam pada topik yang lebih menarik. Thank you Puan Alia, saya harap banyak bantu. Okay, thank you. Okay, so kita jumpa untuk next session pada malam besok. So seperti biasa guys, jangan lupa hashtag kita, hashtag Mesti Ada Rumah 2021, hashtag Peneraju Hartanah Bumi Pusra dan hashtag We Are Property Expert. Thank you guys, jumpa pada besok malam dan kalau boleh download e-book, boleh download e-book pada link yang tim saya pinkan. Okay guys, jumpa pada besok malam. Bye bye dan Assalamualaikum.